Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk tarikh 4 Februari 2022, hari ini hari Jumaat, bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga Fiza Sabsyahat. Kami harapkan di mana anda berada ketika ini, anda semua dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera. Dan kalau minggu lepas hari Jumaat, mungkin ramai yang merancang perjalanan untuk pulang ke kampung. Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang hari ini merancang perjalanan untuk kembali ke bandar. Jadi apa-apa sahaja pun yang anda lakukan, pastikan anda rencanakan rancangan anda itu dengan sebaik mungkin. Pastikan kereta anda telah orang kata pastikan selamat, tayar kan? Ya, betul. Itu yang paling penting sekali. Keselesaan dan pandulah dengan berhati-hati. Jangan berebut-rebut di jalan raya tu kan? Betul. Dan mungkinlah juga sekarang ni masih lagi yang berada di kampung halaman, masih lagi memanjangkan percutian anda. Selamat bercuti kami ucapkan juga kepada anda, dan nanti nak pulang tu berhati-hati di jalan raya. Okey, baik. Hari ini macam-macam kami nak kongsikan bersama dengan anda. Sebelum kita ke topik pada hari ini, Fiza, ada satu berita baik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau kita lihat daripada kes positif COVID-19 yang dilaporkan sehingga petang semalam, sebanyak 5,720 kes positif dilaporkan. Tetapi, ini yang nak katakan tadi kan, 43 kes daripada 5,720 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Selebihnya adalah kategori 1 dan 2, yang mana ini adalah disebabkan oleh program vaksinasi yang telah pun berjaya menurunkan peratusan kes COVID-19 kategori 3, 4, 5, di mana di kes-kes ini memerlukan kemasukan hospital. Jadi pada hari ini ataupun daripada semalam lah kan, hanya 43 kes iaitu 0.8% adalah kategori 3, 4 dan 5. Itu sebab anda dah pun mengambil dos penggalak vaksin. Fiza dah ambil dah? Alhamdulillah sudah. Saya belum lagi, insya-Allah nanti akan dijadualkan bila dah sampai je waktunya, insya-Allah saya juga akan mengambil. Dan kepada anda semua juga yang belum mendapatkan booster ataupun dos penggalak, bolehlah rajin-rajin cek MySejahtera ataupun boleh sahaja terus walk in ke mana-mana PPV, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelab. Okey. Dan kita nak kongsikan sesuatu juga yang saya kira ini tular yang mana ramai yang berkongsi tentang perkongsian menarik ini, Yana. Iaitu berkenaan dengan kami ingin ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah dan juga limpahan rahmat dan inayahnya kepada Keduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Keduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang baru sahaja dikurniakan 2 cucunda baru-baru ini. Tengku Noh Muhammad Shah Ibni Tengku Panglima Raja Tengku Amin Nasir diputerakan pada 31 Januari, manakala Tengku Alia Nurlini binti Tengku Abu Bakar Ahmad pada 2 Februari 2022. Wah, 2 cucu sekaligus lah, Fiza. Alhamdulillah. Okey. Dan kita nak kongsikan sesuatu lagi kepada penonton-penonton kita. Dan isu ini dah beberapa hari daripada beberapa minggu berlaku, iaitu tentang kenaikan harga telur dan juga kekurangan stok telur. Hilang Rata-rata mereka yang tinggal di sekitar Langkawi, Terengganu, juga di sekitar Lembah Kelang ni merungut tentang kekurangan bekalan telur ini. Dan kalau kita lihat, kebanyakan pembeli cuba mendapatkan telur ayam dengan kuantiti yang banyak sejak 2 minggu lalu berbanding hari biasa sebelum ini. Pembelian panik antara punca bekalan telur ayam berkurangan di pasaran di sekitar Lembah Kelang. Ini yang dikongsikan oleh Berita Harian. Dan ini kata pekerja di salah sebuah kedai pembekal telur ayam, Muhammad Salam, katanya kebanyakan pembeli mendapatkan telur ayam dengan kuantiti yang banyak sejak 2 minggu lalu berbanding hari biasa sebelum ini. Katanya bekalan masih ada, tetapi cepat habis, mungkin disebabkan ramai orang membeli dengan kuantiti yang banyak. Baru-baru ini juga, Fiza, saya baca tular di media sosial juga, orang yang menjalankan perniagaan bakery
mereka juga menyuarakan rasa gusar mereka. Sambil ada yang juga sampai berkata lah, ni telur ayam ni bertelur kat hospital swasta ke apa? Sebab mahal betul harganya sekarang. Okey, tapi kan kalau yang nak tahu lebih lanjut lagi tentang kebahasan berkaitan topik telur ni, harga telur, mana pergi stok bekalan ayam ni, pastikan bersama dengan kami Selasa depan. Kerana kami nak kongsikan kepada anda Pasal telur ni. Okey, telur ayam. Dan jadi kita nak kongsikan hari ini seperti biasa hari Jumaat hikayat perkahwinan. Pasti anda tertunggu-tunggu apakah topik yang bakal kami bawakan pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kami bawa anda semua untuk sama-sama kita saksikan rangkuman visual TikTok ini yang sempat dirangkumkan oleh rakan kita Ain. Silakan. Jangan cari I lagi. Jangan jumpa I lagi. Jangan call I lagi. Nothing. Betul apa? Kau nak kahwin dengan Ian? Kalau betul? Tapi kau kan masih isteri Azlan yang sah. So, Mana boleh kau kahwin dengan Ian? kenapa tak boleh? Kau berkahwin dengan Azlan. Azlan tu dah berkahwin tau. Why aku tak boleh? Sebab Azlan lelaki. Lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Oh, okey. Lelaki boleh kahwin lebih dari satu, yang perempuan tak boleh lah. Aku pun nak juga. Asyik lelaki je. Tapi dalam agama kita melarang isteri orang kahwin dengan lelaki lain. Kau pun tahu hukum dia macam mana kan? Hey. No. Jangan cakap pasal hukum makam dengan aku, ya. Hey you hijab bista, you biadab, you no manners you. How dare you cakap macam tu dekat adik I? You jangan sampai I datang sana, you die you. I tak ada slipper ni you. Terus ni apa? Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. Penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Teruja Terpegun nampak tadi. Sebab apa kami rangkumkan berkenaan dengan apakah dialog yang diungkapkan dalam drama adalah disebabkan oleh topik yang kita bawakan hari ini juga berkaitan dengan apa yang anda saksikan tadi, iaitu hidup bukan drama. Yang mana saya kira Fiza, kalau kita lihat drama ni sebenarnya memainkan peranan juga dan memberi kesan dan impak kepada kehidupan seharian kita. Betul tu. Lagi-lagi kepada anda peminat drama. Kalau kita lihat banyak drama-drama yang tulas sejak kebelakangan ini, tak kira lah sama ada drama K-pop ke, drama Indonesia ke, drama Turki ke, Drama ada Melayu ke. Macam-macam pengaruh dan kesannya boleh terjadi kepada rumah tangga. Dan ada orang sampai terbau-bau dalam kehidupan sebenar mereka, kehidupan seharian mereka. Ada yang mula mencurigai pasangan, ada yang mula sentiasa merasa ragu-ragu kepada rakan-rakan. Tetapi tidak kurang juga, ada juga yang mengambil pelbagai perkara positif yang mana mereka dapat mengharmonikan lagi kehidupan berumah tangga mereka. Betul tu. Bagaimana pula dengan anda? Pernah tak anda melihat sebarang drama dan berasa macam terkesan disebabkan oleh drama tersebut? Kalau ada, ayuh ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah, sekejap lagi kalau sempat bersama dengan tetamu kami akan cuba membaca perkongsian anda tersebut. Yang penting hidup bukan drama. Bukan. Kami bawakan kepada anda di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru balik kerja ke? Ya, saya kan cakap pergi outstation. Okey, dekat stesen. Ni pergi dengan siapa? Dekat mana tu? Apa ni? Gambar apa? Ni dekat mana? Ni kan gambar saya pergi outstation dekat Johor lah. Tapi itu kan impian saya. Saya nak pergi situ. Saya tak berani pergi dekat sini. It's my dream, Mas. Memanglah kau punya dream, tapi ni aku pergi Johor baru untuk outstation. Aduh. Ini pengaruh drama ni. Orang
kata yang tahu tak orang yang tahu je tahu ya. Kan kalau dari sedetan drama tu itulah dia mungkin pengaruh drama kepada kehidupan sampai terbawa-bawa dalam kehidupan sebenar. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda tentang hikayat perkahwinan. Hidup bukan drama. Hidup memang bukan drama, dia realiti yang kita kena teruskan. Jadi hari ini kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio meriah walaupun dipisahkan di 2 set tetapi tetap meriah. Kalau boleh saya perkenalkan yang bersama dengan saya di sini. Ini dia tak lain tak bukan. Ya Allah, tuanku lama tak jumpa secara fizikal. Kita bersama dengan Nak Zainal dan juga suaminya Muhammad Falik. Apa khabar kedua-duanya? Oh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang bersama kami dan juga nak cakap terima kasih daripada PKP pertama sampai kelas sekarang sentiasa bantu dan menyokong kami. Walaupun secara video call. Dan ini yang cukup meriah juga di sebelah sana. Kalau boleh kita perkenalkan 2 lagi tetamu kita yang selalu kalau kita lihat drama-dramanya memang hit. Orang kata memang sampai ke langit lah. Dia hit terus letupan kan? lah, Letupan, pom-pom-pom. Dan kemudian kalau penulisan-penulisannya di Facebook selalu memberikan inspirasi-inspirasi dan juga kata-kata yang sangat-sangat kreatif dan juga kritis. Kita bersama dengan hari ini Syarul Izzat Muhammadin selaku seorang pengarah drama. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana last minute panggil abang. Tapi kan kena sebut juga nama popular di Instagram. Of course, semua mengenali dengan Budak Ijat. Kan kita panggil Abang Ijat boleh lah ya? Boleh. Hero kita ya nak? Hero kita? Hero kita ini. Allah. Boleh digandingkan dengan Nak Zainal sebelah sana. Farid jangan marah. Kita bersama dengan Encik Muhammad Saiful Bahri Uthman yang memang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang berbaju merah hari ini. Merah. Okey, hari ini kita nak mulakan perbincangan kita dengan topiknya iaitu hidup bukan drama. Dan kalau kita lihat pelakon hebat di sana memenangi pelbagai anugerah Nak Zainal di bawah garapan tuan pengarah juga yang cukup hebat bersama dengan Budak Ijat hari ini. Tapi bagaimana sebenarnya kan? Kita sebelum tanya kepada pelakon dan juga kepada suami kepada pelakon, nak tanya dulu kepada Abang Ijat. Kalau Abang Ijat boleh kongsikan, banyak sangat drama-drama, telefilm, movie yang digarap oleh seorang Ijat ini mendapat tempat dalam hati dan masyarakat di Malaysia khususnya. Tapi bagaimana sebenarnya Ijat melihat yang drama-drama ini juga sebenarnya dekat dengan hati masyarakat sebab ianya berlaku dalam masyarakat kita? Okey. Bila abang dapat satu topik tu, selalunya abang kena tahu abang punya audiens siapa. Okey, memang kita tahu kebanyakan audiens drama tempatan ni perempuan, wanita. So abang kena master lah isu-isu wanita ni, isu isteri, isu anak apa tu remaja, isu apa abang kena tahu. Kena study, kena feedback. Tapi abang bersyukur sebab abang banyak dibantu oleh netizen. Follower yang kadang DM menceritakan masalah peribadi. Kadang-kadang abang kadang-kadang jadi macam cicik bawang juga. Sebenarnya perlu mendengar dan cuba memahami. Contoh macam mana sebagai seorang lelaki abang kena faham isu ibu tunggal, isu isteri yang teraniaya, isu suami yang kena bully dengan isteri pun abang tahu. Sebab banyak lelaki dengan perempuan pun sama je sebenarnya. Kadang mengadu kan. So kita kena ada, dan sebagai pengkarya, sebagai penulis skrip, sebagai pengarah, kita orang sendiri kena empathy. Empathy tu kena tinggi sebab kita dengar walaupun kita tak setuju tapi kita kena dengar dan kita kena faham dan kita cuba menyelami. So hati selaman-selaman semua tu yang berlayer tu. Kadang-kadang bila abang dapat satu topik tu, abang rasa macam okay, this is time for me to express apa yang mereka pernah luahkan pada abang. Dan dia tu kadang sambil tulis apa tu, ya benarlah ni si Polan ni bercerita kat abang macam ni, abang rasa abang cuba faham. Abang faham, abang masukkan cerita. So bila jadi cerita, secara kebetulan pula dia relatable dengan kebanyakan wanita-wanita luar sana yang mengalami masalah yang sama. #relatable. So dia orang cakap macam mana abang dapat cerita ni? Abang cakap dia pertama garapan-garapan ataupun perkongsian-perkongsian cerita. Kedua, imajinasi jugalah. Kita cuba, sebab sebagai writer kita kena ada empati yang tinggi, kita kena macam bayangkan betapa sakitnya ataupun kesakitan yang berlaku bila kadang-kadang di backstabbing, di betrayed by the husband ke apa gini. Cuma itulah kat Malaysia ni cerita-cerita pasal perselingkuhan wanita tu memang top lah. Tapi orang akan tweet lah. Yes, tapi kalau cerita pasal lelaki kurang sikit. Kenapa begitu? Tak tahu macam perempuan tak boleh terima kenyataan. Kenapa begitu? Kalau kita mencerita keburukan dia,
wanita hari ni. Sebab abang rasa macam bila abang buat, kalau abang pernah berkali propose tapi macam kurang sikit. Sebab dia kata abang rasa lelaki tak suka share. Lelaki lebih suka menutup, move on. Okey. Dia akan lepaskan rasa sedih tu mungkin pada Dan video penyesalan game. itu. Pada video game, pada kawan-kawan lepak tengok bola ke apa semua. Perempuan memang selagi ada langit, lagi tu akan bercakap. Ya ke? Dan sebab itu Pengalaman juga saya, ya ke? Ya, sebab saya kadang-kadang bila ada macam follower perempuan tu, bila cerita ke saya macam ni, bila kata, oh ya ke, bertabahlah. Sebab perkataan bertabah tu, sedepa lagi dia cerita. Okey. Apa yang kena bertabah? Okey. Sebab Ijat cakap macam tu kan, kita nak tanya kepada Nat. Sebab Nat pun tadi macam setuju-setuju tidak kan, macam tu kan. Geram pula kita nak. Kita pun kita dengar geram. Dia nasib baik jauh. Awas Okey Nat, kalau kita cakap tentang hidup bukan drama ni, kita nak lihat bagaimana sebenarnya drama ini juga boleh memberi kesan dan juga impact terhadap kehidupan seseorang, apatah lagi kehidupan berumah tangga. Betul. Kita tengok sejak kebelakangan ni kan, macam-macam drama yang trending. Daripada drama tak ada yang tertulis, kita pun marah, geram. Awas Lepas tu kita lihat kemudian ada pula trending drama Turki, drama Korea, drama Indonesia dan sebagainya, sampai kan kadang-kadang terbawa dalam kehidupan rumah tangga. Nat sebagai seorang pelakon, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dan juga isteri, adakah Nat rasa sebenarnya memang secara tak langsung drama-drama ni boleh memberi impak dalam kehidupan berumah tangga? Ya, saya memperakuilah benda tu kan. Sebab masa dalam cerita tak ada yang tertulis tu, ramai sebenarnya isteri-isteri yang tak terluah kata-kata dalam hati. Tapi kerana penangan watak itu, Juwita tu, ramai isteri-isteri yang mula berani bersuara kan. Bukanlah kita nak mengajar perempuan di sana dah gelak dah sebelah ni melawan suami. Cumanya kadang-kadang wanita ni kita perlu berdiri atas apa yang kita rasa lah kan. Tahu hak kita. Kita kena tahu hak kita. Jadi ada impak positif dan ada juga impak negatif, sebab bila dah jadi macam tu selalu bergaduh pula lah. Kita tak naklah benda-benda macam tu. Ambil yang buruk, ambil yang buruk lah. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Dia tengah cari point dia. Awas kalau salah cakap, dia tengah cari point. Jadinya ada yang bagus, ada yang tak bagus. Cuma jangan terikut-ikut lah. Yang apa yang di drama tu orang kata imaginasi penulis mata-mata. Dia berbeza dengan realiti. Boleh dikutip sikit-sikit saja. Sebab kadang-kadang apa yang kita perlu tahu adalah jalan dan cerita kehidupan kita dengan setiap orang adalah berbeza-beza. Kadang-kadang kita rasa macam nak sama, tetapi yang pastinya ia tetap akan berbeza-beza. Sebelum kita nak tanya kepada Cik Saiful, nak tanya kepada Falik sendiri lah kan. Apabila habislah. Bila Nat, kita tahu seorang pelakon yang bagus dia pasti akan menjiwai wataknya. Orang kata in character lah kan. Tapi nak tahulah juga, adakah Nat waktu di set in character tu, bila balik rumah ada tak pernah dia terbawa-bawa karakter tu? Dia gelak. Dia sebenarnya dah tak banyak rehearsal lah sebenarnya. Dia banyak rehearsal dengan saya. Cak dia main-main. Tak. Sebenarnya terbawa-bawa tu tak ada. Macam kata watak Juwita tu dia suspicious, dia macam syak sangka dengan segala benda. Sejujurnya Nat tak pernah cek telefon saya ke, tanya saya kat mana ke, kawan-kawan saya. Kita pun sama, saya pun sama juga. Kita tak pernah cek phone ke apa ke, tanya kat mana ke, kerja dengan siapa ke tadi kan. Sebab bagi saya hubungan dicipta daripada kepercayaan. So kalau kita tak percaya dengan pasangan kita, apa lagi kita ada kan? Masya Allah. Saya sweet ni. Ya betul. Saya suka apabila dengan Falik mengatakan bahawa hubungan itu dicipta dengan kepercayaan. Betul. Tanpa kepercayaan itu juga yang boleh memusnahkan hubungan rumah tangga. Elok-elok hubungan rumah tangga tu elok, percaya ni, tapi disebabkan oleh pengaruh drama yang mana kita sendiri tak mampu untuk mempengaruhi emosi kita sampai kan hanyut dibawa oleh drama tersebut. Drama sekejap lagi nak tanya dekat Nat Zainal juga. Pernah ataupun tidak ketika nak menjiwai sesuatu watak tu memang terbawa-bawa, tetapi berjaya juga apabila di rumah itu tidak terkesan, sebab Falik juga pandai membantu sebagai seorang suami untuk mengontrol situasi tersebut. Tapi kalau kita nak tanya kepada Encik Saiful sendiri. Ya, saya. Kalau kita bercakap tentang hidup bukan drama ni kan Encik Saiful,
bagaimana kita sebagai penonton sebenarnya juga memainkan peranan penting untuk menentukan apa yang kita ambil daripada sesebuah drama tersebut. Kalau positif yang kita ambil, positiflah yang kita akan dapat. Tetapi kalau negatif yang kita ambil, negatiflah juga yang akan kita dapat. Jadi bagaimana kita sebagai penonton yang sebenarnya perlu celik mata, celik hati dan juga minda untuk melihat sesebuah karya yang dipertontonkan di kaca televisyen. Okey, terima kasih. Satu soalan yang bagus daripada pengantin baru. Pengantin baru. Dah 2 bulan dah. So, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton wanita hari ini. So, Abang Ijat, kita kena ingat bahawa kita berada dalam satu rancangan yang nama Wanita Hari ini. So, saya kena tapis sikitlah. Ya betul. Saya sentiasa mengingatkan diri saya untuk Baik, satu soalan yang bagus daripada Uyana. So, apa yang saya nak sampaikan dekat sini bahawa yang pertama sekali kita tengok kepada sinopsis kejadian manusia itu sendiri. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sendiri, yang mana terdapat perbezaan daripada sudut asas dia, iaitu dari sudut minda ataupun cara berfikir orang lelaki dan orang perempuan. Therefore ada kaitan dengan apa yang Unai katakan tadi dan juga apa yang Abang Ijat katakan dan juga sahabat saya di seberang sana katakan. Okey, baik. Penerimaan sama ada positif ataupun negatif tersebut ianya bergantung kepada minda seseorang tersebut. Dan harus diingat 80% memori ingatan kita adalah dipengaruhi oleh visual, apa yang kita lihat. So dia jarang sangat daripada apa yang kita dengar ke apa yang kita praktis dan 80% adalah apa yang kita perhatikan. So apa yang menarik adalah orang perempuan. Ni Abang Ijat nak cerita sikit tapi terpaksa cerita dia fakta cuma kena berhati-hati sikit. Dia punya apa? Loop tu adalah satu tempat yang Tuhan ciptakan bahagian otak untuk menyimpan emosi ataupun dalam sistem limbik. Ruangan itu Tuhan ciptakan perempuan lebih besar sedikit daripada lelaki. Therefore, orang perempuan dia sukar untuk membuang sesuatu perkara ataupun cerita apa yang dia lihat dan apa yang dia pandang. Okey. Dan dia sangat mudah untuk mengaitkan apa yang dia lihat, dia pandang tersebut dengan kehidupan dia. Maksudnya sesuatu perkara yang dia lihat, dia pandang, yang dia alami tersebut, jika dia tidak mendapat apa-apa jawapan daripada perbuatan tersebut, dia tak akan buang sampai bila-bila. Berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki, sesuatu benda tu kalau tak penting, so dia akan tolak tepi je lah. Inilah macam apa Abang Ijat kata tadi. Sebab tu cerita tu banyak pasal orang perempuan. Ya, tolak tepi je lah. Sebab dia macam simpan tau. So bila kata topik sentuh tu, dia macam meletup-letup. Orang lelaki, dia dah move on dah. Rasa dia dah move on dah. Perempuan nanti, sebab macam abang, setiap kali awak cerita, nanti ramaikan perempuan akan DM abang macam melepaskan kemarahan. Sampai kita pun terpaksa pujuk. Janganlah marah abang. Hati-hati pujuk. Sebenarnya Ijat terpaksa pujuk. Tak pujuk. Sebab tu macam gini. Kadang-kadang bila kita buat cerita macam pasal perselingkuhan lelaki ni kan, mula akan startlah ada yang mengepek-ngepek. Maksudnya apa tak gini. Saya rasa lelaki saya macam ni jugalah bang. Saya nak buat macam mana? Saya kata tak boleh macam tu. Tak boleh, bukan semua cerita sama. Sebab cousin saya kena macam ni pun sama. Saya dah mula syak dengan lelaki dia orang. Okey, dan mungkin saya inilah rasa salah. pesan drama yang kita nak bincangkan pada hari ini tu. Tapi kalau berlaku cinta, kiranya abang terpaksa nasihatkan dia orang. Saya kata apa? Tak, bukan semua lelaki suami itu sama. Okay, ini cerita untuk pengajaran. Perlu ingatkan, tapi kadang-kadang tak boleh kontrol. Dia orang kata, lelaki semua, abang mesti pro lelaki, dia kata. Betul. Ini yang kita katakan tadi, kadang-kadang emosi. Maksudnya cerita kehidupan berbeza tu, setiap manusia tu berbeza-beza. Tapi kadang-kadang penonton tu terlebih emosi. Betul. Kira kerja sambilan, budak Ijat, kita PM tepi dan sama-sama dengan saya nak tambah sikit je. Saya nak komen apa yang Fiza katakan tadi. Saya nak beritahu bahawa bagaimana cara otak manusia ni fikir. Nombor dua apa dia? Minda manusia dia tak dapat membezakan antara realiti dan fantasi. Contoh. Kita tengok satu drama di TV. Farin Ahmad yang berbadan sado kacak tiba-tiba menangis-nangis sesak-sesak. Contoh. Jangan kecam ya Farin. Bagaimana minda manusia ni, kita yang menonton ni, saya gunakan kita untuk jaga hati wanita-wanita di luar sana. Kan? Jadi kita pun sama-sama menangis bersama dengan Farin, sedangkan kita tahu bahawa dia adalah di dalam satu program yang mana dia berlakon. Dia hanya sebuah satu cerita. Tetapi kenapa kita menangis? Because, kata Abang Ijat tadi, menulis dengan empati. So bila seseorang itu memasukkan empati dia dalam situasi tersebut. Yang tak bagus,
Bila mana jalan cerita itu seandainya, bab kata Abang Ijat tadi, kalaulah benda itu negatif, maka yang diabsorb, yang ditarik itu negatif, dibawa ke dalam diri dia dan dikaitkan dengan pasangan dia. Yang itu berhati-hati. Okey. Tapi kan Cik Saiful, mungkin orang menangis juga bila tengok Fahrin Ahmad menangis sebab dia pelakonnya hebat. Okey. Betul tak? Yana, kita sebenarnya ada komen daripada Fahrin Ahmad juga. Soalan kepada budak Ijat. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagi perbincangan dan perkongsian daripada Nat dan juga Falik, kita dengarkan juga pendapat penonton-penonton kita tentang topik pada hari ini. Apa kata kita saksikan. Selalu saya tengok movie action, bawa dunia ke dunia luar tu. Kalau tengok drama-drama keluarga apa semua ni, mungkin emosi setakat tu je kot. Tapi orang rumah saya tak tahu, tak sure. Rasanya kadang-kadang dia terbawa juga tu. Risau juga kadang-kadang. Sebab ini kenapa? Mungkin dia terbawa cerita tadi. Ada sikit tu. Pendapat saya, kita dah tahu dah kan benda tu drama. So janganlah kita bawa drama tu keluar. Kalau benda yang baik tak apa. Kita ambil benda tu jadikan sesuatu yang bagus untuk kita kan. Tapi kalau benda tu tak bagus, rasanya janganlah. Kalau boleh elakkanlah bawa cerita daripada drama tu keluar ke reality. Janganlah risau. Banyak je cerita-cerita yang memberi kesan kepada saya, especially cerita-cerita membabitkan relationship, husband and wife, curang. Benda tu tak kisah in drama or reality, it happens. Loyal people bukanlah doesn't exist, tapi susah, it's very rare. Cumanya kita boleh tengok cerita tu, kita jadikan dia sebagai pengajaran. Tapi janganlah sampai, if you are in the marriage, janganlah sampai benda tu affect you punya marriage. Bagi saya as a wife, kita tak boleh percaya sangat cerita tu. It's only in the drama. In reality, kita patut trust our partner. Kena ada unsur tolak ansur. Tapi perlu berhati-hati lah. Hati-hati tapi jangan sampai menuduh partner kita. Itu dia pendapat penonton-penonton kita tentang topik pada hari ini. Mungkin pendapat tu kita nak tanya balik kepada Falik lah kan. Kalau macam yang Falik lihat, ada banyak watak-watak yang dibawakan, berlakon pula dengan orang yang berbeza-beza, ceritanya pun berbeza-beza juga kan. Adakah sebenarnya Falik memang adalah orang yang sebelum lagi bernikah dengan Nat dah memahami bahawa ini adalah pekerjaan Nat, memahami karakter-karakter yang bakal dibawakan. Jadi sebab tu Falik merasakan bahawa tak ada masalah walaupun kadang-kadang perlu Nat untuk memahami ataupun menjiwai watak-watak tertentu tu, Falik. Ya, sebab sebelum saya bernikah dengan Nat, saya pun bekerja dalam production. Jadi kita dah didik diri kita yang ini adalah kerja. Jadi bila ada director, dia memang menulis gila-gila. Jadi biarkan dia. Ada tak pelakon dia passion dengan kerja dia, dia akan buat apa-apa, dia botakkan kepala ke apa. Jadi biarkan dia. Dan saya lepas nikah dengan dia pun, saya cakap tak apalah, sebab berlakon lah you punya passion. Buatlah kan, tapi tahulah batas dia apa dia. Dan kalau Nat sendiri kan sebagai seorang pelakon gisau kalau Nat sendiri sebagai seorang pelakon, macam tadi kita katakan, selain daripada Nat sendiri membawa dan menjiwai watak itu, Nat sebagai seorang individu, sebagai seorang pelakon dan juga sebagai seorang isteri dan ibu di rumah, tapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan penonton ni yang dia terlalu obses dengan sesuatu cerita tu sampai dia tak faham pun nak bezakan antara realiti dan fantasi. Macam yang saya pun katakan tadi, itu watak je kot, yang ni watak contoh Juwita tu kan. Dia kan cakap, kenapa Juwita ni tak pandai sangat, tak tahu suami dia dah macam tu. Pernah tak dihantar komen-komen sebegitu ataupun Nat keluar kemudian ramai orang memberi kecaman lah, memberi komen terhadap Nat? Ya, itu ramai. Itu memang saya rasa semua pelakon pun, mana-mana watak pun, nak pula kalau watak tu hujung-hujungnya pengakhirannya sedih. Satu advantage untuk saya, ramai yang bersimpati lah. Jadi bila keluar tu ramai yang sayang kita kan. Jadi saya lepas watak cerita tu ramai yang sayang. Macam-macam saya dapat lepas tu. Jadi saya happy. Jadi saya rasa happy bila penonton terkesan dan saya rasa berbalalah saya bekerja siang sampai ke malam tu. Tapi kan mungkin Yana nak tanya juga dari sisi pandangan yang lain, macam sebelum Yana tanya kepada Encik Saiful tadi, untuk menjiwai sesuatu watak ni. Kita tengok drama, hidup bukan drama. Tapi sebagai seorang pelakon tu kan Nat, Yana ada terbaca ketika Nat membawa watak Fatunah Azali sebagai contohnya. Nat tak boleh ada Falik di sebelah untuk menjiwai watak itu dan meminta Falik untuk sampai keluar ke rumah supaya Nat betul-betul dapat membawa watak itu, menyelami watak itu dan memahami watak dan juga apa yang dilalui oleh Fatunah Azali. Untuk Nat sendiri sebagai seorang pelakon, bagaimana Nat melihat hidup Nat ni pun sebenarnya secara tak langsung berkait rapat juga dengan drama?
Satunya saya sebenarnya apa-apa yang saya buat pun kalau saya berlatih, saya tak suka dia tengok. Sebab dia adalah pengkritik terbesar saya. Dia setiap kali kalau drama saya keluar, dia akan kritik dahulu. Dia akan cakap, you tak bagus. Walaupun netizen pun dah kata bagus, dia tetap akan kata tak bagus. You can do more, you can do more. So, daripada saya bergaduh dengan dia, baik saya halau dia supaya saya boleh fokus untuk berlatih dekat rumah. Itulah drama juga akhir bangsa ni. Okey, bila nak jawab tu sebenarnya, ini soalan daripada penonton wanita hari ini, tapi nama dia Farid Ahmad. Oh, ya. Dia memang penonton setia. Kalau dia tak dekat sini, dia ada dekat. Dia ada dekat Facebook kita. Ini soalan ni kepada budak Ijat. Katanya Ijat orang dah lama dalam industri. Ada tak dalam kalangan pelakon-pelakon yang Ijat rasa karakter ataupun hidupnya macam tak boleh beza? Diorang ni macam dalam drama dengan hidup realiti macam berlakon juga. Wah. Soalan ni. Sedap tu jawab soalan betul ni. Betul kan, Abang Ijat? Ada. Itu je orang bercakap. Abang tak sebut nama. Ada. Kadang kita pun rasa macam, ni betul ke ataupun lakonan? Kadang-kadang abang rasa macam ada juga yang pelakon-pelakon abang yang macam dia sendiri pun tak terasa yang ini ialah kau ni betul ke, real ke ataupun sekadar lakonan. Pun ada juga. Wow. Dan harapkan itu dapat menjawablah soalan Farid Ahmad. Ya, Fiza? Saya nak tanya satu soalan kepada Encik Saiful. Tadi kita dah bercakap tentang realiti dan juga fantasi dan bagaimana sebenarnya drama ini juga boleh memberi impak kepada kehidupan seseorang. Kita jangan ambil yang negatif saja, tetapi kita lihat ada juga sebenarnya kesan-kesan positif daripada drama ni yang mana dijadikan pengajaran. Kalau kita lihat drama-drama yang ditulis oleh Budak Ijat, kebanyakan daripada penghujung cerita tu mesti ada banyak pengajaran-pengajaran yang ingin disampaikan kepada penonton selain untuk kita berhibur. Ada juga saya melalui pembacaan, ada melalui kisah drama dapat menyelamatkan rumah tangga. Betul. Daripada drama, ibu tahu apa simptom-simptom anak tertentu dalam kes-kes tertentu. Jadi bagaimana kita nak lihat ini juga dalam konotasi dan sudut yang positif. Bagaimana ia, hidup bukan drama ini juga sebenarnya kadang-kadang dalam hidup kita memang perlu ada sikit drama ini. Okey, so terima kasih banyak. Satu soalan yang baik daripada Cik Fiza. So, apa yang saya nak sampaikan dekat sini, yang positif tu, Cik Fiza, kita tak jadi masalah. Sorry, Jad. Maknanya penulis tersebut berjaya menyerapkan sesuatu elemen yang positif yang dicerap oleh penonton. Namun, yang paling utama adalah disiplin penonton itu. Yang nak mencerap sesuatu perkara tersebut daripada drama tersebut sama ada positif ataupun negatif. Jangan kerana tak puas hati dengan Nat yang melakukan watak ibu tiri sebagai contoh kan. Kita pun berdendam hentam dia dekat sosial media dan sebagainya. Padahal itu lakonan. Dan minta maaf so benda ini berlaku di luar sana. Okey, baik. Bagaimana caranya untuk kita absorb, untuk kita ambil sesuatu yang positif tersebut? Rupa-rupanya minda manusia ni dia manusia ni, kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 60% manusia yang ada di atas muka bumi ni, dia tak berfikir pun untuk sesuatu tindakan. Dia hanya recall sahaja. So recall apa? Recall kepada sesuatu visual yang dia pernah lihat dahulu, iaitu memori yang tersimpan di dalam fikiran dia. Maknanya dia ingat balik lah. Dia just ingat balik, kemudian dia kaitkan dengan kehidupan. Yang itu yang ada kalanya, minta maaf, ada kalanya jika perkara tersebut negatif, kita akan menzalimi orang yang berada di persekitaran kita. So yang itu kena alert. Tetapi kalau positif tak jadi masalah. Contoh seorang anak belajar bagaimana daripada movie tersebut etika ataupun tata cara seorang anak untuk menghormati ibu bapa, silakan. Tetapi yang menduka citakan seandainya seseorang isteri tersebut belajar berprasangka dan curiga kepada suami. Contoh ni contoh. Disebabkan oleh Budak Ijat dan juga Nak Zana yang bawa tersebut. Yang dan itu juga Yana Aisyah. yang itu Uya punya ayat Abang Ijat bukan Ampun abang. So perkara ini yang saya nak katakan dekat sini adalah disiplin kepada penonton untuk melihat kesan baik dan buruk di atas apa yang dipertontonkan. Okey, saya sebenarnya suka dengan apa yang Cik Saiful katakan tadi dan ini juga berkait rapat dengan Abang Ijat sendiri sebagai seorang pengarah, penulis apatah lagi kan. Sebab apa? Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam drama adalah apa yang berlaku dalam dunia nyata. Kebanyakannya diambil, diangkat dan dijadikan cerita dalam drama ataupun telemovie ataupun telefilm yang ditontonkan di kaca televisyen. Tetapi sebagai seorang penulis, hakikatnya apa yang ditulis itu adalah pengajaran yang ingin disampaikan, mesej yang ingin diberikan kepada penonton. Dan mungkin ini dalam kalangan penonton yang melihatnya dari sudut yang berbeza dan seperti Cik Saiful kata, lainlah pula yang dapatnya. Ya, betul. Abang sendiri, apa yang boleh dikatakan tentang selama 26 tahun abang berkecimpung dalam industri drama ni,
Itulah dilema abang sampai sekarang. Sebab bila kita buat satu drama, kita pergi kepada mass. Kita bukan kepada niche, mass. So bila cakap mass ni, daripada every level of mindset, pemikiran, education semua terlibat. So ada yang boleh berfikir. Ada yang paksa spoon feed. Makna kena suap, kena beritahu dia, ini pengajaran begini. Tapi memang sampai sekarang ada yang kadang marah abang, maki abang kenapa tahu? Kenapa buat cerita macam gini? Apa fungsinya kepada masyarakat? Masih ada lagi komen. Ada sampai sekarang. Sampai sekarang abang dikecam kerana buat cerita no. Walaupun abang nak cerita apa saja, di luar sana ramai je wujud je guru-guru agama, bukan semua. Tapi dia orang take it too literally, mengatakan macam abang macam tak perlu cerita ni. So macam mana abang nak educate public yang di luar sana ada macam-macam cerita, macam-macam baik dan buruk. Ada setengah-setengah orang kita kadang bila kita bercerita dia boleh fikir, dan ada setengah penonton tak boleh berfikir. Dia take it too literally sampai dia affected, sampai dia kejar kita balik, dan dia akan kata macam sama dia orang terima atau tak terima, ataupun dia akan jadikan kita ni sebagai tempat berpaut tau. Okey, akak ada cerita ni sama macam cerita ni. Dek kau buat dek cerita macam ni. Kita ulang balik. Abang berapa banyak yang abang dapat komen macam tu? Banyak. Yang nak luahkan perasaan pun lain, yang mengadu pun lain. Yang tak buat cerita pun ada juga. Itu yang tadi Ijat katakan, banyak orang meluahkan perasaan kepada budak Ijat sendiri, dan itulah yang kata banyak PM tepi dia. Kadang-kadang budak Ijat pun kena jadi perunding motivasi sama jugalah. macam Putri Yahya juga. Saing-saing. Okey, kita banyak lagi nak kongsikan bersama dengan budak Ijat, Cik Saiful, Nat dan juga Falik. Tapi sebelum itu penonton, kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami untuk kita terus bincangkan tentang hidup bukan drama. Wanita hari ini. Semuanya RM24.70. Ha? RM24.70. Kak, ni gula 2 kilo aja, Kak. Takkan RM24.70 kalau nak kenakan GST pada-pada lah, Kak. Kak, saya kena orang dalam. Kak faham je lah, kan? Memanglah tak sampai RM24.70 gula ni. Tapi kamu tengok kat luar sana GST kamu. Astaghfirullahalazim! Apa ni korang ni? Kau nak mengkata darah apa ni? Ya Allah, bankrupt lah. Bapa korang tak dapat lagu beli kereta. Kalau Mak berkenan sangat, Mak pinanglah dia untuk... Abah, kau jangan korang hajar dengan aku, Tak payah nak memekik lah, Mak. Anggap je lah hari ni, hari terakhir Mak jumpa Lisa. Mesti Mak kenalkan siapa Mia Adriana. Ni bukan kambing you, kambing arwah bapa I. Bayangkanlah bapak baik aku yang dapat jahat. Aku harap kau jejak lagi rumah aku. I'm talking to you. Baik sangat tak adalah buang anak. Mak jealous kan? Aku jealous? Aku nak jealous dengan perempuan gatal tu. Aku rasa mak engkau tu dah macam perempuan lorong. Jijik aku tahu. Sebab aku tak bagi dia datang sini, aku tak nak dosa dia terbalik dekat rumahku ni. Dosa tu bukannya datang daripada Mama. Dosa tu datang daripada suami Mak. Suami Mak tu yang tergila-gila kan Mama sampai sanggup buat perkara terkutuk tu. Dosa Abah yang terpalit dalam rumah ni. Suami Mak gatal. Kau jangan aku ajar, Kau ajar suami kau tu dulu sebelum kau nak ajar aku. Suruhlah lelaki kau tu campak kopiah dia tu jauh-jauh. Sebab yang duduk kat kepala dia tu kan setan. Kau pun sama. Bertudung. Tapi hati busuk macam... Bang Ijat, Cik Saiful rasa macam tengah tengok video audition pula tadi. Okey, baik. Sebelum nak tanya soalan kepada Bang Ijat, nak baca satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Mastura Abdul Ghani yang berkata, hidup bukan drama. Jangan dibuai ilusi. Alam rumah tangga ialah realiti. Sama-sama kita mengharungi bersama kasih sayang, menyayangi keluarga penyayang. Ini sebenarnya input yang kita nak daripada perbincangan kita dan juga daripada apa yang ditonton di kaca televisyen. Abang Ijat, lepas dah 26 tahun, berkecimpung dalam bidang ini sebagai penulis, sebagai pengarah. Bagaimana karya demi karya Abang Ijat hasilkan, lahirkan, bertujuan sebenarnya memang untuk memberi pengajaran kepada penonton. Pernah tak ketandusan idea ataupun memang tak pernah sebab sentiasa ada DM yang orang kata memberikan ilham dan merealisasikan karya baharu untuk seorang budak Ijat?
Alhamdulillah so far abang tak pernah ketandusan idea lah. Yang abang ada ialah ketandusan tenaga. Banyak sangat ke tu? Banyak sangat. Sebab apa? Kadang-kadang kita lama-lama kita makin kadang-kadang isu burn out, lepas tu kadang-kadang jadi malas, ataupun kadang bila kita sentuh topik yang sama. Tapi daripada zaman dulu sampai sekarang, topik perselingkuhan, topik curiga ni memang satu topik yang sangat memang evergreen. So kalau macam abang ni buat, kadang abang ni pun nak muntah dah sebenarnya. Tapi macam-macam kenapa benda yang sama, tapi benda tu yang evergreen. So kita kadang kita buatlah. So idea tak ada masalah. Cuma kadang-kadang fikir balik, kadang-kadang bila bawa cerita pasal rumah tangga, cerita pasal perselingkuhan ke apa semua gini, abang kena pada sudut lain pula. Contoh macam TYT. TYT abang cuba pandang daripada tak semestinya perempuan yang isteri yang kedua, wanita yang kedua tu yang dikatakan perampas tu berniat jahat. Tapi teruklah abang kena serang. Alamak. So macam bagi diorang, bagi majority mentality di Malaysia ni, yang kedua mesti jahat. Tapi kita cuba nak betulkan tu. Tapi terpulang pada mereka lah. Nak terima, tak terima sudah. Mungkin ada yang dapat apa yang nak disampaikan tu. Tetapi mungkin majoritinya masih lagi beranggapan seperti yang kita semua tahulah. Yang kedua, mesti juga salah. Tetapi all the best untuk Abang Ijat untuk melahirkan lebih banyak lagi karya. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga kepada Nat Zainal. Nat, dalam banyak-banyak lakonan watak yang Nat pernah bawa, sebagai seorang Nat Zainal, apa antara watak yang paling memberi kesan kepada Nat dalam kehidupan seharian Nat sebagai seorang pelakon, dan juga mungkin yang Nat rasa watak yang memberi kesan kepada penonton yang menonton? Saya rasa yang macam Uriana pernah tadi sebut, Fatona Hazali. Sebab saya rasa lepas saja tayangan drama tu, ramai ibu-ibu yang ada anak autism ucap terima kasih kerana mereka tak dapat nak suarakan apa yang mereka rasa selama ni. Dan dia rasa macam mana satu release kiranya bila Fatonah tu ramai orang sayang, jadi mereka rasa anak-anak mereka juga turut diterima. Jadi saya rasa macam membawa orang kata impact positif lah. Dan selepas daripada itu saya banyak juga menjayakan program-program yang melibatkan anak-anak autism kan. Jadi seperti orang kata face of macam autism awareness. Saya rasa Fatona Azali adalah watak yang memberi impak yang sangat besar dalam hidup saya. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton, seperti mana yang tadi Cik Saiful katakan, disiplin dan bagaimana kita mengambil impak-impak yang positif itu. Dan saya kira Nat sendiri, Nat bersama dengan Falik, bila Nat sebagai seorang pelakon, tanggungjawab itu bukan sahaja digalas ketika melakonkan watak, tapi watak yang dibawakan itu bagaimana ia juga boleh memberi impak positif kepada masyarakat. Dan ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton kita, bahawa kita dah kongsikan, Nat dah kongsikan pendapat Nat, Falik dah juga, Budak Ijat dan juga Cik Saiful, yang mana penonton juga kita ni harus tahu. Ada penonton yang terbawa-bawa, dia luahkan perasaan PM tepi pada Budak Ijat. Nak suruh jadi dan sebagainya. Tapi Nat sendiri, bagaimana Nat nak kongsikan juga kepada penonton-penonton bahawa ini hanya sekadar lakonan, ini adalah drama. Takkan mungkin, dan jangan samakan kisah yang anda tonton di kaca TV ini dengan kehidupan sebenar anda sehingga boleh mendatangkan mudarat. Itu yang paling penting. Ya, betul. Bagi saya, anggaplah ini sebagai salah satu hiburan, ya. Dan apa yang positif kita boleh ambil, cuma ni jangan relatekan sesuatu apa yang terjadi di kaca TV itu dengan kehidupan kita. Kerana ini totally berbeza. Saya berlakon kerana saya dibayar dan itu kerja saya. Dan anda di rumah menonton dengan santai saja. Jangan terima bulat-bulat apa yang dalam kaca TV itu dan merelatekannya dalam kehidupan kita. Dan ini totally berbeza. Sebab kan Nat, sebagai seorang penonton, bukan saja macam Falik dekat rumah pengkritik terhebat Nat. Macam contoh kalau kami ni pun duduk tengok sesuatu cerita, kita pun bincang, kenapa suami dia macam tu kenapa dia macam tu macam tu. Jadi macam mana Falik sendiri kan membawa watak dekat rumah pun kena bawa watak juga sebagai seorang suami, sebagai seorang pengkritik dan juga sebagai seorang penonton supaya Falik pun tak ada terbuai-buai dan terbawa-bawa emosi bila melihat Nat melakonkan sesuatu watak itu. Yalah, tanggungjawab saya sebagai seorang suami kat rumah, saya kena jaga banyak perasaan dia, saya kena bantu dekat hal anak-anak ke kan. Jadi untuk meringan, sebab bila dia dah menyelami watak tu, dia akan menyeluruh. Dia akan letak 120% habis dekat satu watak. Tak kisahlah apa-apa watak pun. Jadi
saya kena bantu dia juga dalam hal ni sebab saya pun nak dia jadi yang terbaik. Ya. Kadang-kadang dia cakap saya kritik, saya bukan kritik macam mana. Kita nak yang terbaik untuk dia kan. Jadi kita nak yang terbaik, jadi saya bantu dia dari segi macam itulah kan. Jaga perasaan dia, meringankan kerja dia kat rumah supaya dia boleh dia banyak berkorban jugalah. Bila ada time-time yang cerita-cerita merentan tu semua, saya akui saya memang treat him bad lah kat rumah kan. Tapi dia faham. Alhamdulillah. Itu the consequences bila kahwin dengan pelakon. Dan penonton, ini yang kita nak katakan hari ni. Hidup ni bukan drama. Ini realitinya yang dikongsikan. Ada masa kita marah, ada masa kita sedih, ada masa kita ketawa, ada masa kita menangis. Jadi itu realiti dalam kehidupan kita. Hidup berumah tangga juga begitu. Ada masanya dia gembira, ada turun dan naiknya. Orang kata rumah mana yang tak dilanda gelora, lidah mana yang tak tergigit dan sebagainya. Dan ini yang Falik kongsikan, bagaimana kehidupan berumah tangga ini adalah saling lengkap melengkapi, bantu membantu dan dia sokong menyokong. Begitu juga anda penonton, bagaimana untuk anda mengemudi kehidupan berumah tangga anda. Dan Cik Saiful, mungkin sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini tentang hidup bukan drama. Okey, terima kasih Cik Fiza, Cik Uya. So hari ini semua penonton, saya rasa dan saya kira anda dah dengar luahan daripada pelakon, luahan daripada penulis dah ada. Sekarang luahan daripada penonton juga yang bersama-sama dengan kalian semua. Cuma satu je, bab disiplin ni kepada penonton semua. So kena ingat apa yang Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, janganlah kamu berprasangka kerana sebahagian besar dari prasangka itu adalah perbuatan yang berdosa. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa jauhilah prasangka buruk kerana prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. So, therefore, saya dan kalian semua melihat dan menonton cerita itu tidak ada jadi masalah. Tetapi yang bermasalah apabila kita bereaksi ataupun mengambil sesuatu yang negatif dan kita mengaitkan dengan persekitaran kita untuk kita berprasangka buruk. Itu yang negatif. Yang positif, silakan. Wow, saya kira itu adalah rumusan terbaik untuk topik kita pada hari ini, iaitu hidup bukan drama. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Syaiful Bahari Uthman selaku penundi motivasi kita, Cik Syahrul Izzat Muhammadin, Abang Ijat kita, terima kasih banyak-banyak. Di sebelah sana Nat Zainal juga Farid Aminuddin, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda. Dan selepas ini, kalaulah ada lagi yang mengambil apa yang tidak baik itu, diharapkan boleh kita refleksi diri kita dan ambil yang terbaik sahaja daripada apa yang kita tonton di kaca televisyen. InsyaAllah. Saya tengok kalau dekat media sosial sekarang, line yang paling banyak diungkapkan ataupun digemari, it's my dream. Our dream. Not her. Itu. Kita cuba buat sikit. It's my dream. Is it your dream? Something lah ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kesemua tetamu kita pada hari ini. Penonton-penonton yang mana baik kita jadikan teladan, yang buruk itu kita jadikan sepadan. InsyaAllah sama-sama kita cuba untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. InsyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih, Baija. Wanita Hari Ini. Hari ini banyak yang telah pun kami kongsikan dari awal hinggalah ke hujung siaran, dan banyak juga komen-komen daripada Facebook, daripada anda penonton-penonton wanita. Ramai rupanya peminat-peminat Tega drama. Betul. Dan untuk penonton setia drama Kau Cipta Kasih, kita dah habis episod 13 malam. InsyaAllah minggu depan, Isnin dan Selasa akan kembali dengan episod 14 dan 15. Lepas tu habis dah Kau Cipta Kasih. Dan kalau Fiza nak tahu, Kau Cipta Kasih ni juga banyak juga mendapat komen daripada netizen. Rata-rata mengatakan bahawa geram dengan perangai kedua ibu bapanya dan bagaimana kehidupan anak-anak yang disebabkan oleh ibu bapa yang endah tak endah dengan anak-anak mereka. Tetapi ini sebenarnya apa yang kita kaitkan dengan topik kita bincangkan pada hari ini. Hidup bukan drama. Apa sahaja perkara positif yang anda boleh ambil daripada drama yang anda tonton itu, dengan segala hormatnya dipersilakan, silalah ambil. Tetapi yang buruk itu dijadikan teladan dan sempadan buat kita semua. Betul tu. Dan kita kena tahu untuk bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita tengok drama tu, macam Cik Saiful katakan tadi, tengoklah sekadar hiburan. Janganlah sampai kita nak terbau-bau dalam kehidupan kita kan. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh budak Ijat pula, sampai ada orang yang DM yang kongsikan perkongsian pelbagai kisah-kisah kehidupan mereka. Okey, itu tentang topik kita pada hari ini. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu lagi kepada anda penonton tentang cuaca panas hingga bulan depan. Inilah dia kan, kalau anda nak buat apa-apa aktiviti, inilah yang boleh anda lakukan. Perancangan terbaik yang harus anda lakukan. Negara kini berada dalam fasa akhir monsun timur laut, jadi sekaligus menyebabkan fenomena peningkatan suhu mendadak yang dijangka berterusan
sehingga ke bulan depan ataupun hingga Mac nanti. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mendapati dalam tempoh itu taburan hujan agak rendah di semenanjung Malaysia, terutama di bahagian utara semenanjung. Jadi pihak Met juga menjangka bahawa keadaan cuaca panas luar biasa akan berlaku pada tahun ini. Dan cuaca panas dialami ketika ini satu fenomena biasa sepanjang tempoh Januari hingga April setiap tahun. Baik, itu sahaja sebenarnya yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini. Kita ada masa lagi Uyana. Mungkin kita boleh juga ingatkan kepada anda penonton kan, kalau kita lihat tentang cuaca panas ni kan, dia pastikan anda sentiasa minum air yang cukup lah. Kita takut kita kekurangan air. Jadi kita pastikan kita sentiasa kekal hydrated. Ya, hidrasi. Okey, Yana, ada buat apa-apa perancangan ke nak pergi ke utara semenanjung ke? Sebenarnya ada. Yana dan keluarga bercadang nak pulang ke kampung halaman di belah Kedah, belah arwah ayah. Untuk, yalah, suami Yana pun belum pernah berjumpa dengan mereka lagi. Sebabkan majlis ni pun kecil, ramai yang dah tua-tua dari mereka yang sebelah sana tak dapat nak menghadirkan diri. Jadi ini adalah salah satu perkara perancangan yang Yana dan keluarga rencanakan untuk hujung minggu ini. Diharapkan semuanya okey-okey sahaja perjalanan kami pun pergi dan pulang dengan selamat, insya-Allah. Kalau Fiza pula bagaimana? Tak ada perancangan ni, kita bekerja esok. Tapi itu untuk Yana dan juga penonton-penonton yang mungkin ada perancangan untuk bercuti ataupun ke mana saja anda pergi, pastikan anda rancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin macam telah pun kita kongsikan dari awal tadi kan. Jadi apa-apa pun jaga diri, jaga SOP. Sama-sama kita jaga. Kalau kita lihat ada banyak kelonggaran-kelonggaran SOP yang telah pun diberikan, tetapi pastikan anda terus kekal memakai pelitup muka, ada penjarakan fizikal kan, sentiasa cuci tangan dan jangan bersalaman. Salam. Itu yang kadang-kadang kita terlupa juga sebenarnya. Baik, itu sahaja dapat kami kongsikan pada hari ini. Esok akan kita bawakan topik suka pinggan mangkuk. Suka tak? Sukalah juga. Tapi kan saya ada terbaca baru-baru ni, pinggan mangkuk yang boleh memberi kesan kepada kesihatan kita. Ini antara topik ataupun perkaitannya yang perlu kita tahu, yang perlu kita ambil tahu untuk kehidupan kita seharian. Sebab kadang-kadang kita nampak je murah, nampak je cantik, tapi sebenarnya berbahaya untuk kita. Jangan risau. Penerbit kita esok, Husni Mahat dah pun rangkumkan apa yang perlu anda tahu tentang pinggan mana yang boleh digunakan, pinggan mana yang cantik untuk dikongsikan, mana yang boleh dibuat lukisan dan sebagainya. Dan kalau anda peminat pinggan mangkuk, kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita